Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Hikmahnya berbunyi, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Yang bermakna tiada suatu nafas yang terlepas daripada kamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku ke atasmu. Mudah je, pendek je. Saya ulang sekali lagi. Disebut tiada suatu nafas yang kita terlepas, maksudnya yang kita nafaskan, kita hirup udara, melainkan di situ pula telah ada takdir Allah yang Ta'ala yang berlaku ke atas itu. Mudah ya tuan-tuan. Dia disebut sini, dia kata tiada satu nafas pun yang telah terlepas daripada kita, yang kita isap nafas ni lah. Sebab tu lah sebagai ulama sebut, waktu yang sebenar bukan kiraan tahun tau. Waktu umur kita ataupun ajal kita, umur kita bukan kiraan tahun, bukan kiraan bulan. Ustaz Azhar 20 tahun, saya 25 tahun, berapa bulan contoh. Siapa lagi? Man ke berapa tahun, ada umur saya adalah ini. Tidak. Yang kiraan tepatnya adalah kiraan berapa nafas enter setahap ni. Tu. Sebab kadang-kadang nafas ini adalah kita hembus keluar, kita tarik balik, itu adalah satu nafas. Ataupun kita tarik atau lepas, itu adalah satu nafas. Kata ulama, satu nafas itu sebenarnya adalah umur kita. Itulah sebenarnya kiraan yang tepat. Sehingga nafas yang terakhir, cerita apa dah kan, nafas yang terakhir itulah sebenarnya umur kita yang telah Allah SWT tetapkan kepada kita. Kadang-kadang kalau kita berlari ke atas, main pingpong ke, nafas kita laju kan. Sebenarnya umur kita itu adalah itu sebenarnya. Kadang tengah main pingpong tak dapat nafas, memang mati kan. Sebab tu yang tepatnya adalah kiraan nafas. Tapi manusia payahlah nak kira nafas berapa. Kadang-kadang dia rasa letih, kadang-kadang dia semput lelah, kadang dia berlari ke atas tu kat gym, kadang dia berjogging, kadang naik kereta nafas biasa, kadang naik motor terkejut nafas lagi laju. Maksudnya setiap nafas kita itu sebenarnya adalah umur kita yang Allah Ta'ala telah tentu pada dia, telah tentu padanya takdir yang berlaku pada kita. Setiap apa nafas kita tu sebenarnya ada takdir yang berlaku kepadanya. Begitu kompleks, begitu perinci sekali ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Setiap nafas tu dah ada takdir dah apa-apa berlaku. Tuan-tuan tak percaya, memang kena percayalah. Sebab semuanya adalah kerana takdir Allah Ta'ala yang berlaku kepada kita. Contoh, bila saya bernafas saat ini, apa takdir Allah? Takdir Allah, udara boleh masuk, oksigen boleh diserut oleh paru-paru saya. Paru-paru saya akan proses di dalamnya dan akan menghantar oksigen ini kepada darah. Contoh, itu takdir Allah. Takdir Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, kita hisap nafas tahap mana pun, hidrogen ada hisap, tak boleh. Kita akan mati. Kalau Allah Ta'ala tak izin, nafas kita itu paru-paru tak fungsi. Maksudnya takdir Allah itu sebenarnya yang telah berlaku kepada kita. Walaupun kita rasa tak ada apa, duduk dalam bilik tadi, tak ada apa-apa yang berlaku. Memang ada berlaku. Yang berlakunya entah buang masa, entah jangan. Duduk dalam bilik saja, itu yang berlaku. Ataupun yang berlaku dalam sistem tubuh badan kita. Kita berfikir, kita ini dalam darah kita ni sedang bergerak saja yang kita hisap. Semua itu adalah takdir Allah. Dagung, jantung bergetar, berdegup. Berdeguk kencang tak kala melihat wanita itu lalu di hadapan rumahku. Contohnya, itu juga adalah takdir Allah. Takdir Allah kepada pemuda lah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya tuan-tuan yang dirahmati, kita kena yakin dan percaya semua kehidupan sampai daripada awal umur sehinggalah habis, sehingga nafas yang terakhir, adanya takdir yang Allah Taala telah tentukan. Itu yang hikmah ini sebenarnya dia menuntut kepada kita supaya kita redha dengan takdir dan juga percaya dengan takdir baik buruk Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka sentiasa ingat bahwasanya Allah Taala sebenarnya sedang mengatur urusan mereka. Kalau kita ingat Allah Taala mengatur urusan kita, maka kita tak akan buat benda yang tak elok. Kerana kita tahu Allah Taala sudah mengatur urusan kita. Kalau berlaku silap, maka itu sebenarnya adalah salah dan kesalahan kita, dan hakikatnya ialah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau nak mengelakkan silap ni ataupun berlaku apa-apa, kita kena fikir dulu lah kan. Fikirlah sendiri sebelum buat sesuatu benda. Sebab tu dalam satu hadis kata ada dua kan? Bukan. Ada dua. Dia ada kalau yang baik, kalau yang tak baik. Kalau yang baik adalah kalau sebelum kita buat benda tu. Kalau yang sebelum kita buat benda tu, kita mikir malam ni kosong tak buat apa,
kalau pergi mencuri ni okey ke tak ni, contohnya kita fikir kalau sebelum nak mencuri, kalau aku mencuri mana ni okey ke tak? Tak okey kot, nanti orang tangkap. Tak jadi mencuri. Bagus kalau tu. Tapi kalau kita dah curi kena tangkap, kalau lah aku tak curi tak kena tangkap malam ni. Kalau tu tak boleh. Kalau tu seolah-olah tak redha dengan takdir Tuhan. Padam muka hang kena tangkap. Dan memang takdir yang dah curi yang kena tangkap, padam muka. Kalau lah aku tak pergi kerja hari ni, tak mesti aku tak kena langgar katanya. Contohnya kan. Tak boleh kalau macam tu. Kita kena fikir bahawasanya kalau lah aku berhati-hati sebelum tu. Sebelum kita buat suatu perkara, kalau aku tak pakai helmet ni kena langgar, takut aku kena accident, pecah kepala aku. Kalau menyebabkan kita pakai helmet, itu dia bagus. Dia bagus. Sebab itulah Nabi pernah sebut, wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kana kadza wa kaza. Kalaulah kamu timpa musibah, jangan kamu kata law fa'altu kana kaza wa kaza. Kalaulah aku buat macam ni mesti tak boleh law. Fa inna law ta'malu amal syaitan, kerana law ini, kalau ni dia adalah membuka ruang untuk syaitan menipu daya kita. Syaitan boleh untuk kita tipu daya kita seolah-olah tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekadar itulah sahaja perkongsian dan sembang-sembang bagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.